Tino Ibadah, dan di konti tak lain tak bukan tetamu tetapnya kita ada Al-Fadil Ustaz Fazli Al-Yamani di konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ke konti Ustaz. Ya, sama. Okey, untuk sekian kalinya kita nak sambung pengajian kitab kita iaitu tentang kitab Matan Zubaid. Tapi sebelum kita pergi sambungannya, kita nak ikuti jugalah sedikit pesanan daripada Ustaz. Kita nak sentuh sikit, sekarang musim haji kan? Ya, Apa saya. peringatan dan pesanannya Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taib, alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada pagi ini dalam satu muzakarah ilmu melalui IKIM yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah, IKIM memberikan kita berbagai-bagai hidangan yang saya rasa memang antara yang memuaskan. Semua orang kita dengar seronok mereka mengikuti IKIM, kadang-kadang sampai ke lewat malam, siaran ulangan dan sebagainya. Jadi kita harapkan seterusnya supaya IKIM dapat terus memberi khidmat bakti yang berfaedah kepada umat Islam, khususnya kita di Malaysia. Dalam hari ini, sebelum saya nak pergi kepada Zubat, saya nak ingatkan kepada para pendengar bahawa kita telah pun melalui berbagai-bagai musim, daripada Rejab diikuti dengan Syaban, Ramadan, Syawal. Maka kita sebenarnya belum habis lagi, belum sudah lagi. Banyak lagi benda yang kita perlu lakukan. Kalaupun dah selesai daripada Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, sekarang kita pula masuk ke satu musim lagi, iaitu musim di mana umat Islam sedang berhimpun di tanah suci dalam mengerjakan ibadat haji. Jadi kalau kita lihat hikmahnya dalam satu-satu perintah Allah, Allah buat kepada kita dengan suasana yang begitu menarik. Bila mana ibadat haji diletak di akhir. Kalau kita tengok daripada tahun awal Islam, bermula dengan Muharram, kita disuruh berpuasa. Kemudian datang Rabi', kita sambut hari kelahiran dan keputeraan baginda. Datang Rejab, kita sambut dan ingatkan peristiwa besar Al-Isra' wal Mi'raj. Datang Ramadan, kita menjalankan ibadat puasa. Datang Syawal, kita menziarahi saudara-saudara kita dalam merayakan hari raya. Dan kini datanglah di akhir, subhanallah, akhirnya ialah kita pergi haji. Jadi begitu cantik. Kalaulah kita katakan bagaimana kiranya kalau haji ni diletak di awal tahun, masuk je Muharram kena pergi haji, tak kelang kabut. Macam mana nak kursus dia, macam mana nak buat itu, nak buat ini, persiapan. Tapi Allah beri kita di hujung tahun. Jadi kita buatlah persiapan di awal dengan berbagai-bagai kursus yang disediakan. Bila dah selesai semua, sekarang elok kita berangkat menuju ke tanah suci. Mungkin yang akan pergi kita yang dengar, mungkin keluarga kita, bapa atau anak, mungkin juga jiran atau kenalan, kawan. Memang tak larilah daripada mereka-mereka yang kita kenal akan pergi pada tahun ini. Dan orang yang nak pergi haji ini pun, kalau boleh, jangan kita berahsiakan. Jangan kita tak beritahu siapa pun. Sampai dah pergi, bila tanya mana bapa engkau ni, tak datang, tak nampak. Bapa pergi haji lah. Orang pun tak tahu. Tak sepatutnya begitu. Kita kena maklumkan. Bukan kita nak orang kata bangga, bongkak tengok saya dah dipilih. Bukan masalah untuk sesuatu dunia kita, tak. Tetapi kita nakkan doa. Bagaimana kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Sayyidina Umar minta daripada baginda untuk pergi umrah pada tahun yang ke-8, pergi umrah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mintakan doa Umar. Kalaupun Umar itu seorang sahabat Nabi yang hanya sahabat, tetapi baginda minta Umar doakan saya, ya akhuya
wahai saudaraku, jangan lupa doakan saya. Itu adalah antara orang yang, sebab itu orang nak pergi haji ni, dia bila maklumkan pada orang lain, maka setiap siapa yang dengar, awak tolong doakan saya, awak doakan saya supaya saya juga dapat ruang masa untuk pergi ke sana. Jadi begitu sebenarnya bagi orang nak pergi haji. Jadi kita maklumkan, tak salah kalau ada orang dia buat jamuan, dia panggil orang datang baca Yasin, mendoakan dia. Itu satu usaha baik. Bahkan orang nak pergi haji ni sebenarnya, dia perlu mendapat latihan lebih awal. Latihan berpuasa sebelum pergi. Supaya bila di Mekah sana, dia dapat, orang kata, mengawal diri. Kerana kita tahu di Mekah ni suasana yang terlampau ramai. Kadang-kadang tak ada keselesaan. Tak ada keselesaan. Kita satu bilik 8 orang, 10 orang, waktu makan pun tak dapat nak dijaga dengan betul, dan makanan pun tak ikut selera kita nak makan, dan segala-galanya lah. Tambah kalau masa-masa tertentu tidur kita pun tak terjaga, terpaksa kita bangun sampai lewat malam pun belum boleh tidur lagi, bising sana, bising sini. Jadi segala-galanya tak teratur. Jadi ini semua boleh mengganggu kita punya fikiran kita, kedudukan kita, emosi kita. Jadi kalau kita ada latihan puasa, insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh tahan. Kalau apa pun, saya puasa lambat sikit pun tak ada masalah. Begitu juga orang nak pergi haji ni kena dah mula melatihkan diri untuk bangun malam. Sebab di Mekah ni kita kena banyak guna malam. Kerana kadang-kadang macam contoh tahun ini, keadaan musim panas yang terik. Jadi kita nak gunakan waktu panas, tak boleh nanti kita mungkin jatuh pengsan, teramat panas. Jadi macam mana nak buat? Maka kita gunakan malam. Waktu malam lah kita pergi tawaf, waktu malam lah kita pergi melontar. Jadi malam kita dah habis, siang kita rehat, malam kita berjaga. Jadi inilah orang nak pergi haji ni kena bangun malam. Jangan nak pergi haji pun malam tak ada apa lagi persiapan. Begitu juga orang nak pergi haji, saya nasihatkan supaya kita kena pergi ke masjid dulu. Kita kena eratkan dengan masjid. Jangan nak pergi haji, masjid pun tak pergi lagi. Hanya panggil jemaah masjid datang rumah makan. Jadi engkau tak pergi masjid, itu tak betul. Pergi masjid supaya mudah nanti bila kita ada di tanah suci, kita masa banyak kat masjid. Ini setengah orang bila banyak masa dekat sana, nanti dia akan banyak masa dekat kedai. Dia tawaf pusing satu kedai. Orang Malaysia ni memanglah suka membeli. Kadang-kadang belum apa lagi, duit dah habis dah. Itu beli, ini beli, macam-macam. Kadang-kadang kita tengok barang yang dia jual tu, made in Malaysia ni. Ini Malaysia punya barang, ini Taiwan punya barang. Bukan kata ada kat sini, banyak kat sini. Bukan kita pergi untuk melancong, untuk membeli. Tetapi memanglah kita tak balik kosong. Anak-anak kita tunggu bapa apa balik. Tambah pula anak-anak yang umur 10 tahun, 11 tahun, dia nak suatu hadiah, kita beli, tak ada masalah. Tapi jangan itu fokus kita. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, untuk orang nak pergi haji ni, dia kena mendekatkan diri dengan masjid, dan kena banyakkan puasa, dan tertengok pula hutang-hutang kita. Kita bayar ataupun kita minta tempoh kepada orang yang kita berhutang, boleh tak nanti saya balik haji saya bayar. Jangan kita lari, tak boleh, itu haram. Kita dah boleh bayar hutang, maka kita tak bayar, kita senyap-senyap. Maka Nabi kata matlul ghani zulmun, penangguhan hutang daripada orang yang mampu bayar, itu satu kezaliman. Nak pergi haji kita buat zalim pada orang, buat apa? Bayar hutang. Kemudian orang yang nak pergi haji ni, kita kata tadi, jumpa, minta doa alim ulama, dan buat persiapan yang banyak. Jangan kita pergi macam kita nak pergi berkelah, macam kita nak pergi rehlah, tapi kita nak pergi untuk melakukan ibadat yang besar. Moga-moga dengan pemergian kita ni, kita balik dengan dapat haji yang mabrur. Yang Nabi kata, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada ganjarannya melainkan syurga. Jadi mudah-mudahan sedikit peringatan saya di awal ini untuk mereka yang nak pergi haji, mudah-mudahan kita doakan, bukan hanya kita doa selamat pergi dan balik. Kerana orang Malaysia ni, dia memang pergi dan balik. Kita tak doa pun dia akan balik. Kerana kita bukan macam negara lain. Macam orang Indonesia yang saya tengok, orang Indonesia, orang Bangladesh, orang India, mereka ni kalau boleh pergi tak balik pun tak apa dah. Sebab itu bila habis haji mereka lari.
Mereka lari pergi Jeddah, lari pergi Merata untuk kerja, nak cari hidup mereka kerana susah di negara dia. Bayangkan kalau saya tengok dalam pengalaman saya kalau di Bangladesh, orang buat kerja kontrak berat, satu hari dia dapat berapa? Paling banyak pun RM5. RM2, RM3, RM5. Itu setelah kerja penat, angkat bata, angkat itu, buat kerja kontrak RM5. Nak sampai itu saya rasa beberapa tahun dululah yang saya dapati. Jadi maknanya bila dia pergi ke Mekah, dia buat kerja satu hari, paling-paling lekeh pun RM50. Itu paling kurang. Kadang-kadang dapat sampai 100, sampai 200, 500. Orang Bangla ni, Pakistan, dia orang ni kuat kerja. Dia orang memang bukan macam kita kerja seminggu, cuti sebulan. Dia kerja betul-betul. Sebab tu bila dia datang Malaysia ni, kalau kita tengok Bangla di mana saja, Allahu Akbar, dia memang betul-betul. Kalau yang ada kat negara dia datang lagi, memang kita tak boleh buat kerja apa dah. Dan orang suka pilih mereka ni sebab bagi gaji sikit pun boleh. Dia buat kerja sungguh. Jadi apa yang saya nak beritahu, orang Malaysia ni dia pergi dan balik. Yang tak balik tu ada 1-2. Tak balik ada, tapi meninggal di sana. Ada yang tak balik, anak-anak dia beritahu, bapak kamu tak balik dah tahun ini. Rupanya bapak meninggal di sana. Tapi nak kata pergi kerja tu tak ada. Pergi duduk itu tak ada. Sebab itu doa kita bukan hanya kita doa selamat pergi dan balik. Memang kita nak selamat pergi dan balik, tapi lebih lagi naikkan sikit, selamat pergi dan balik dengan membawa haji yang mabrur. Itu kita nak. Dan lebih-lebih lagi saya minta kepada kita semua untuk kita mendoakan kesejahteraan semualah. Kerana dunia sekarang kucar kacir. Dia ada masalah Saudi dengan Yaman, kemudian ada masalah di Iraq, di Suria, dan berbagai-bagai dunia yang sedang bergolak hari ini. Jadi kita mintalah doa pada Allah, ya Allah, supaya jangan ada apa-apa yang tak diingini berlaku. Biar orang dapat pergi dan buat sana haji dan balik. Kadang-kadang ketegangan di kalangan jemaah haji pun, ini pun satu masalah. Yang mana kalau kita tengok umat haji yang datang ni ramai, tapi bila kita tengok dalam kualiti dia, memang itu yang menyedihkan. Bertolak-tolak, tidak ada lagi orang tua yang dijaga atau perempuan yang dihormati ke, tak ada. Semua bertolak-tolak, sampai ada yang berlaku mati dipijak. Bila terjatuh, maka tak ada orang cepat angkat, maka orang lain datang pijak-pijak, mati di situ je. Dan kita ingat kalau mati di tempat-tempat yang pergolakan ni, mungkin mati syahid, mati ini sesama kita orang Islam. Macam selalu berlaku dekat Jamrah. Bila hari orang nak buat nafar awal, maka sekarang alhamdulillah lah mungkin dah agak berubah. Bila dibuatkan tempat tu bertingkat-tingkat, kalau dulu maka ada yang dipijak, ada yang jatuh tak sempat bangun, orang lain datang pijak, maka mati di situ saja. Jadi inilah yang kita rasa kalau kita tengok hari ini suasana umat Islam di Mekah di musim haji, yang menyedihkan ialah sifat kita bertolak ansur tu dah tak ada. Nasib baik kalau orang Malaysia ni, saya rasa memang tak silap kalau dikatakan kita berbangga dengan orang Malaysia. Memang agak teratur. Dia tak adalah orang kita nak pergi pijak orang ke, nak pergi pukul marah, tak ada, jarang. Tapi orang lain dia memang garang, kadang-kala siap tunjuk penumbuk lagi. Depan Kaabah tu, kerana bergaduh, bersengketa dan sebagainya. Jadi sidang pendengar yang muliakan, ini satu pesanan awal saya, dan insya-Allah setiap minggu saya akan ingatkan para jemaah yang nak pergi, supaya kita pergi, biarlah bukan kita pergi badan hati tinggal kat rumah, tapi hati dan badan kita dengan kita konsentratkan. Kalau solat, bila kita angkat takbir, kita lupakan dunia kita sekejap. Jangan dalam solat kita masih terganggu. Tak. Macam tu kita pergi haji. Bila kita keluar tu, kita lupakan sekejap. Maknanya jangan kita jadikan masalah rumah serabut sampai kita di tanah suci pun tak senang. Kerana ingatkan, maklumlah sekarang ni telefon ada kat tangan, dan kemudahan Facebook, kemudahan berbagai. Macam kita duduk kat rumah aja, kita boleh bercakap, boleh berhubung, boleh tengok gambar, semua siap macam kat rumah. Tapi kalau itulah kedudukan kita di Mekah nanti, maka tak ada makna lah. Hanya badan sajalah di sana, hati kita kat rumah. Jadi itu kita tak nak.
Mudah-mudahan sidang pendengar yang dimuliakan, mudah-mudahan insya-Allah dan insya-Allah kita doakan supaya semua jemaah haji balik dengan haji yang mabrur, dan balik yang dengan haji yang mabrur ni akan membawa satu perubahan kepada negara kita, membuatkan negara kita terus dirahmati dan masyarakat hidup dengan aman makmur, dengan kasih sayang, hormat menghormati, dan insya-Allah mudah-mudahan akan selesai masalah-masalah yang menjadi kerusingan dalam masyarakat kita. Baik, saya terus balik kepada tajuk kita yang hari ini ialah mengenai dengan zubat yang saya nak sambung, matan zubat. Dalam minggu lepas kita telah sebut tentang apa yang pengarang kitab sebut, iaitu wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul faruqu Uthmanu ba'dahu kadha aliyu fasittatul baquna fabadriyu. Jadi 4 perenggan syair ini kita masih dalam membicara perkara yang berkaitan dengan tauhid, di mana ini adalah cara pengarang kitab menyusun kitabnya. Dulu kita bicara mengenai dengan sifat-sifat Allah, mengenali Allah dengan segala kesempurnaan. Kemudian kita masuk pula seketika kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai afdaliyah yang Allah berikan kepada baginda, manusia yang paling hebat, yang paling unggul. Jadi selepas itu kita balik kepada selepas baginda siapakah yang paling afdal, maka pengarang kitab kata wa ba'dahu fal afdalus siddiqu. Selepas baginda maka seafdal manusia selepas baginda ialah as-siddiq. Siapakah as-siddiq ini? Tak lain itulah manusia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Saya pernah sekali bersama dengan guru saya ziarah di satu tempat. Kebetulan ada seorang jemaah, dia bawa anak kecil dia, mintakan guru saya buatkan tahnik. Maka guru saya buatkan tahnik dan tanya, apa nama anak ni? Kamu namakan apa? Maka kata si bapa, saya namakan anak dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata guru saya, namakan anak kamu dengan nama Abu Bakar, tapi bukan As-Siddiq. Kerana As-Siddiq ni satu orang je. Dia bukan 2-3 macam anak kamu, tak. As-Siddiq satu orang je. Macam mana kita sebut Al-Faruq, satu orang je. Ataupun kita sebut Dhun Nurain untuk Sayyidina Osman, satu orang dia je. Begitu juga Ali Al-Murtaza, satu orang aja. Jadi dia tak ada ramai. Orang ni orang yang amat cemerlang dan memang hebat. Jadi yang pertama selepas baginda ialah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, satu manusia yang kita tak boleh nak bayang bagaimana hebat dia, sifat dia yang tinggi, akhlak dia yang mulia, dan dia orang yang sangat dekat dengan Allah. Sebab itu kadang-kadang dia duduk, didengar dia bercakap kepada kambing, dia kata, untungnya kamu kambing. Kalau aku jadi engkau wahai kambing, apakah untungnya juga aku ini seperti engkau, di mana aku dibesarkan oleh Tuhan aku dengan diberikan rumput. Bila aku dah saiz besar, maka sampai masa Tuhan aku akan sembelihkan aku. Kemudian bila aku disembelih, daging-daging aku dipotong. Kemudian setelah dipotong, daging aku diletakkan atas api yang panas. Setelah itu bila dah masak, daging aku dimakan, dikunyah. Kemudian bila dah masuk dalam perut, maka aku keluar hanya sebagai bentuk najis. Tapi aku tak dihadapkan di depan Allah. Aku tak dihadapkan untuk dipersoalkan sesuatu di depan Allah. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni kerana terlampau takutkan Allah. Jadi ini sifat ketinggian manusia. Memang kita kalau kita fikir, siapa pernah fikir nak jadi kambing? Siapa ada fikir kalau dia hidup biarlah dia jadi macam unta atau jadi daun? Tetapi ini apa yang pernah terlintas di fikiran Abu Bakar. Maknanya sifat takut kepada Allah itulah takwa yang paling tinggi yang telah wujud dalam hati manusia yang sangat dekat kepada Allah. Hidup dalam keadaan memang takut kepada Allah, dan itulah kesempurnaan. Taib. Itu tentang Abu Bakar. Abu Bakar ni dia mendapat gelaran As-Siddiq. Seperti mana kita kata, As-Siddiq ni diberi ketika mana? Ketika orang sedang, iman manusia sedang merudum, sedang jatuh, sedang meleset. Tiba-tiba dia cemerlang dengan gelaran As-Siddiq. Satu gelaran yang tertinggi.
iaitu ketika baginda bawa balik berita Al-Isra' wal Mi'raj. Memang pun baginda pernah mengadu kepada Jibril, mengatakan saya ni nanti orang akan dustakan saya. Sayukadzibuni qaumi, kaum saya akan dustakan saya. Macam mana bawa berita yang kat bumi pun dia orang tak boleh percaya, apa lagi nak cerita berita akhirat. Maka bila baginda mengadu begitu, Jibril berikan satu cara untuk mententeramkan dan memberikan ketenangan baginda. Kata Jibril, sayusaddiquka Abu Bakrin, jangan risau, jangan runsing, Abu Bakar nanti dia akan percaya. Abu Bakar dia akan percaya. Maknanya ini sebenarnya satu yang menenangkan. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab ketawakan, mereka tak percaya, mereka anggap ini satu pembohongan, itu biasalah, kerana mereka ni memang dah benci, dah anti. Tapi kalau Abu Bakar yang tak percaya, ini yang masalah kamu kena risau. Tetapi di sini Abu Bakar orang yang akan memberikan kepercayaan penuh kepada apa yang baginda akan katakan. Akhirnya tenanglah diri baginda bila baginda balik ke Madinah. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, habis kita tentang Abu Bakar, dan cerita Abu Bakar ni saya suka nak mengajak pada pendengar, carilah buku-buku, kitab-kitab yang ada menceritakan Abu Bakar. Baca. Suruh anak-anak kita dengar dan baca cerita-cerita yang menarik mengenai dengan Abu Bakar. Kita akan dapat contohnya satu kitab sejarah mengenai Abu Bakar yang paling cantik, ialah nama kitab dia Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi menceritakan Abu Bakar punya hidup, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang unggul dan ulungnya Abu Bakar. Baca, kerana hari ini kita tak dengar kisah mereka. Kita nak perbandingkan Islam kita ni dengan siapa? Kalau kita banding dengan fulan, oh aku lebih hebat, aku lebih pandai, aku lebih banyak, lebih itu, lebih ini. Tapi cuba banding dengan sahabat. Tak ada apa kita ni, belum ada apa langsung. Jadi di situ akan mengajar kita untuk kita naikkan usaha kita, tingkatkan usaha kita, supaya kita dapat melihat bahawa sebenarnya Islam yang telah dilakukan secara sempurna, itulah mereka-mereka yang sebelum kita. Jadi selesai saya tentang Abu Bakar dengan nasihat saya dan ingatkan saya kepada semua yang mendengar supaya balik dan baca. Buku-buku ni ada dijual dalam pasaran. Baca dekat, kerana ini kisah-kisah ini kita tak berguru pun boleh. Dia tak macam fiqh tu kena ada guru. Ataupun tauhid kena ada guru, hadis semua ada guru. Tapi kisah-kisah sahabat kita baca dan ulang-ulang baca. Kalau tak faham kita tanya. Tapi kisah-kisah ni dia tak membabitkan apa-apa hukum, tetapi dia memberikan kita panduan. Tapi saya dah habis tentang Abu Bakar. Saya nak masuk yang kedua. Kata pengarang kitab, wal afdalut tali lahul faruqu wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul faruqu. Apa kata pengarang kitab? Adapun selepas baginda Rasulullah SAW, maka seafdal manusia adalah Abu Bakar. Dan wal afdalu tali, dan yang lebih afdal secara lanjutannya, berikutnya, mana selepas Abu Bakar, orang yang afdal selepas beliau ialah Al-Faruq, iaitu sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Faruq. Jadi Sayyidina Umar Al-Faruq ini seorang sahabat Nabi yang mana Nabi gelarkan dia dengan nama Al-Faruq. Nama dia Al-Faruq. Sebab itu kita tak boleh namakan anak kita dengan nama apa nama anak ni. Maka saya namakan dia Omar Al-Faruq. Tak boleh. Nama Omar boleh, tapi Al-Faruq itu satu orang saja. Sebab itu pernah ada satu hadis di sini bahawa baginda SAW bila mana ditanya mengenai dengan kedudukan Al-Faruq ini, maka kata baginda dalam hadis tersebut, an Abi Ayyub bin ibni Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa huwa al-faruq farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
Allah telah menjadikan kebenaran atas lidah, kebenaran hak atas lidah Omar dan hati Omar, maka dia adalah Faruq, Al-Faruq. Itu Nabi beritahu, Nabi berikan gelaran itu. Gelaran itu datang daripada Allah melalui baginda dan dinamakan Omar ini dengan nama Al-Faruq. Apa makna Faruq? Iaitu orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Allah pisahkan dan jarakkan antara kebenaran dan kebatilan. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sidang pendengar yang dimuliakan, apa yang saya nak cerita hari ini ialah mengenai dengan Al-Faruq. Kita tengok sikit apa tentang Al-Faruq ini. Jadi disebut dalam kitab syarah, dia kata di sini, rawat Tabrani wa Ibnu Abi Syaibah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana islamu Umar izzan wa hijratuhu nasratan wa imaratuhu rahmatan wallahi mastata'na an nusalliya haula al-baiti zahirina hatta aslama Umaru. Daripada diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah daripada Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa Islamnya Umar memberikan kami satu kemuliaan, azan, satu kebanggaan. Kerana bila Umar masuk Islam, maka sahabat-sahabat kata kami jadi berbangga. Itu dia punya. Umar ni, sidang pendengar yang dimuliakan, sebenarnya kalau nak lihat, dia pernah bermusuh dengan baginda. Bahkan dia pernah bertekad untuk membunuh baginda. Itu zaman jahiliah dia. Tetapi bila dia dah masuk Islam, dia menjadi seorang yang sangat dibanggakan. Bahkan kalau kita tengok ketika Islam Umar ni, sebenarnya ada satu cerita di mana baginda di satu petang pernah baginda berdoa yang sahabat-sahabat dengar doa baginda. Apa doa baginda? Hari Khamis baginda doa. Baginda kata, Allahumma a'izzal islama bi'abir rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin ibn Hisham. Baginda berdoa, sahabat dengar doa tu, ya Allah, muliakan Islam dengan seorang daripada dua orang yang kau mana suka. Mana kau suka, ya Allah, satu daripada dua. Nabi tak doa untuk dua-dua. Kalau kita kata, kenapa Nabi tak doa untuk dua-dua sekali? Sebab sidang pendengar yang dimuliakan, Islam ni dia mesti berada di mana orang yang suka kepada Islam itu ada, dan orang yang benci kepada Islam pun mesti ada. Makna Islam ni berada dengan ada kawan yang rapat dan ada musuh yang ketat. Itu Islam. Sebab itu Allah jadikan dunia ni, dia tak semua Islam. Kalau nak kira, boleh tak Allah buat semua orang Islam dalam dunia ni? Jangan ada satu orang pun bukan Islam. Boleh. Tapi Allah dah membuatkan hikmah, kerana Allah buatkan syurga dan neraka. Kalau semua orang Islam, siapa nak masuk neraka? Betul. Kalau semua orang bukan Islam, siapa nak masuk syurga? Jadi dia ada. Sebab itu yang dimasukkan syurga tu atas apa? Atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, atas kurniaan Allah. Dan yang masuk neraka pula atas keadilan Allah, atas apa yang Allah buat. Tidak ada yang terinaya, yang saja-saja dia hidup orang sebagai Islam, tiba-tiba masuk neraka. Dia hidup kufur, tiba-tiba masuk syurga. Walaupun perkara itu harus, tetapi Allah SWT ada hikmah yang cukup luas. Jadi sebab itu Nabi doa untuk satu daripada dua orang. Nabi Nabi namakan dua orang yang Nabi maksud ni. Nabi minta satu daripada dua. Kalau kita nak kira lah, minta dua-dua lah sekali. Bukankah lebih baik? Siapa dia dua orang ini? Satu namanya Umar ibn Khattab, dan satu lagi nama dia ialah Abu Jahal ibn Hisham. Abu Jahal ni sebelum tu nama dia ialah Abul Hakam ibn Hisham. Maka dia dipanggil sebagai dengan nama Abu Jahal. Jadi dua orang ini. Baginda tak minta dua-dua. Tuan-tuan perempuan yang mendengar siaran hari ini, kalau kita fikirkan, kenapa Nabi tak minta dua-dua? Macam mana saya kata tadilah, orang mesti macam Abu Jahal ni pun mesti ada dalam Islam. Dan orang macam Abu Jahal ni bukan zaman Abu Jahal je.
Sampai kiamat akan ada. Orang anti Islam, benci Islam sampai kiamat. Jangan kita rasa bukan kata orang benci dan anti ni kita kata Yahudi, Nasara, bukan mereka tu saja. Dalam Islam, orang Islam itu sendiri pun ada yang benci Islam. Dalam Islam tu sendiri ada orang anti Islam. Jadi jangan kita kira orang Islam semuanya suka Islam. Tak. Ada orang Islam yang tak suka Quran, ada orang Islam yang tak suka masjid, ada orang Islam yang tak suka aurat, ada orang Islam yang tak suka solat, dan berbagai-bagai. Jadi itu doa Nabi doa, ya Allah, pilihlah Omar atau Abu Jahal. Dan ternyata yang dipilihnya ialah Saidina Omar. Kalau kita lihat itu hak Allah. Tetapi hikmahnya, apa tilikan dia? Yang kata ulama, yang ditilik sebenarnya, kita ni kena ingat, Allah nak tengok kita ni bukan rupa kita, bukan kaya, bukan pangkat, bukan apa, hati kita. Omar ni hati dia macam mana garang pun, hati simpati tu ada. Dia pernah bersimpati pada sahabat yang sedang nak berpindah. Dia doakan supaya mereka dipelihara oleh Allah. Hati simpati tu ada. Sebaliknya Abu Jahal ni, hati apa? Hati angkuh, hati sombong. Sebab itu sampai dekat nak mati pun, dah nak mati dah ni, dah kena potong dah, dia boleh beritahu pada Abdullah bin Mas'ud, sampai kat Muhammad aku benci dia. Sampai begitu kebencian sampai ke akhir hayat. Sebab itu bila Abu Jahal mati, baginda tunjuk, baginda kata, hadza fir'aunu ummati, ini Fir'aun umat aku. Bukan rupa, bukan nama, tapi perangai tu sombong sangat. Baik tu kita hidup ni jangan sombong, jangan angkuh sangat. Allah bagi kita sikit pangkat, ingat sementara. Allah bagi sikit harta, ingat sementara. Allah bagi kita sikit ilmu, ingat sementara. Tak semua tu kekal. Jadi mudah-mudahan sedikit kisah saya rasa tadi, dan insya-Allah kisah Omar ni saya akan sambung. Kita nak dengar cerita dia, dan ini berkaitan dengan tauhid kita ni. Kerana ini adalah suatu yang kita kena jadikan pegangan. Kerana di sana ada mereka yang mencemuh Omar, ada mereka yang memaki Omar, bahkan mengutuk dan melaknat Omar. Seperti yang mana saya sebut pada minggu lepas, itulah golongan Syiah yang sedang menular masuk. Kerana ada orang-orang di Malaysia ni yang mana kalau dia pergi ke luar negara, dia akan dapat sambutan. Dia pergi Iran, dia dianggap sebagai pemimpin besar. Dia pergi ke Beirut, dia dilayan oleh Hezbollah. Jadi mereka-mereka ni dah sebati. Bila balik di Malaysia ni, banyak taqiyah mereka. Mereka ni lah yang sedang menyebarkan kefahaman Syiah. Sehingga sudah ada orang yang mempunyai kefahaman Syiah di Malaysia yang selamba je, kalau nak kutuk Abu Bakar, Omar ni, memang dah bukan ada apa lagi dah. Jadi kita takut benda ni menular masuk kepada anak-anak kita yang lain. Jangan sampai nanti di pusat-pusat pengajian tinggi pun ada mereka-mereka yang otak mereka otak Syiah ni. Kita tak nak dia didik kita punya anak-anak dekat universiti. Kita ingat anak-anak ni masa depan mereka terbina, tapi dididik dengan kefahaman Syiah. Akhirnya anak-anak kita jadi benci sahabat. Kalau dah terpandai, terbijak macam mana pun, kalau dah benci sahabat, habis dah, tak ada apa dah. Kerana manusia kalau dah benci orang yang Allah kasih, apa lagi kita dah benci Allah dah. Sebab itu sidang pendengar kita awasi. Kerana ada, bukan tak ada. Dan kita harap kita bersama dengan majlis agama dan pihak agama, majlis JAKIM sebagai contoh, berikan mereka maklumat. Berjauhi, berikan mereka maklumat supaya mereka boleh tahu apa pergerakan. Kalau dapat dibendung, supaya nak elak, jangan kotor masuk kefahaman ni dalam masyarakat kita. Kita nak apa yang kita telah ada dengan Asy'ari kita sebagai akidah, Syafi'i sebagai fiqh, itulah biar kekal. Wallahu a'lam bishawab. Saya, Alhamdulillah, satu sambungan yang sangat bagus daripada Ustaz, pencerahan yang mudah faham saya rasa ya. Dan kita nak buka di minit-minit terakhir ni untuk para pendengar bertanya sesempat yang mungkin sebarang kemusykilan berkaitan apa saja, insya-Allah Ustaz Fazli boleh menjawabnya. Okey, 3 platform kami sediakan. Boleh like kami yang pertama di Facebook ikim.fm ya. Cara kedua, anda boleh telefon kita di konti 0362051500, ataupun cara ketiga melalui sistem SMS kami. Anda boleh typekan ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Dan ada dah pun yang bertanya ni Ustaz di Facebook kita.
Antaranya Norehan Othman tanya, Ustaz, bagaimana pula dengan orang yang meletak gelaran nama, contoh macam Al-Amin di hujung namanya? Boleh ke tak boleh tu, Ustaz? Jadi kita kena gelaran-gelaran ini, ada gelaran yang bersifat jalil ataupun jalil yang dikatakan agung. Ada sifat yang berbentuk jamil. Jamil ni ialah yang cantik. Sebab itu kalau satu orang menamakan namanya dengan nama Ar-Rahman, itu tak boleh, itu adalah agung. Tapi kalau nama Rahim, satu orang apa nama? Nama Rahim, itu boleh. Jadi jangan nama, apa nama awak? Nama dia ialah Ar-Razak. Abdul Razak lain. Kalau Ar-Razak, banyak kita nama Razak aja. Jadi kalau Ar-Razak tu tak boleh. Al-Khaliq, Al tu tak boleh. Jadi Al-Amin ni kita kena tengoklah di mana kedudukan dia. Kerana memang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dipanggil sebelum bila baginda diangkat, baginda dikenali dengan nama Al-Amin. Mungkin keberkatan dia tak ada masalah. Segi makna tu tidak gugat. Tapi nak kata khusus Nabi saja, itu kita kena tengoklah macam mana apa kata ulama. Jadi saya rasa dia bukan dalam masuk agung, tapi dia masuk dalam kumpulan jamil. Kalau dalam kumpulan jamil ni tak ada masalah, boleh, kerana dia tidak mengkhususkan. Kalau kita kata dengan nama Al-Faruq, macam saya sebut tadi, Dhunnurain, yang khusus kepada sahabat, itu tak boleh. Ataupun khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, itu pun tak boleh kita namakan pada manusia. Wallahu alam. Okey Ustaz, mungkin di hujung ni kita nak dengar sedikit kesimpulan daripada Ustaz tentang apa yang kita bincangkan. Kesimpulan kita ialah mengenali Abu Sayyidina Omar. Orang yang pernah nak bunuh Nabi itu ketika kejahilan dia. Tapi bila dia dah kenal Nabi, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Dan inilah yang kita nak. Mungkin di satu ketika dulu kita jahil dengan agama. Masa tu kita sibuk dengan belajar, sibuk dengan itu. Tapi bila dah kita berkerjaya, dah ada anak, keluarga, kita diberikan kesedaran oleh Allah dengan sesuatu. Kerana ada orang disedarkan dengan sakit, ada orang disedarkan dengan harta, jatuh perniagaan, ada orang disedarkan dengan kedudukan, jatuh pangkat dia. Maka ada orang disedarkan dengan kematian, mati orang yang dia kasih, habis. Jadi ini semua bila kita dapat, maka kita ubah menjadi lebih baik kita. Kalau Omar boleh sampai ke tahap yang terbaik, maka mungkin kita tak dapat 100% pun, 1/100 pun dah boleh. Ubahkan akhlak kita, sikap kita. Jangan kita ikut-ikut sangat. Kadang-kadang kita ikut baran ni. Banyak orang hari ni ikut baran. Dia kerja nak marah je. Tak kira masa pagi, petang, cakap je marah dah. Oh, jangan sampai macam tu. Ada masa kita perlu senyum. Kerana kita ni ada masa kerana dipanggil Al-Hilm, sifat lemah lembut. Berlembut kita. Jangan kita kasar. Terutama dengan pekerja-pekerja kita bila berada sebagai majikan. Jangan kita ingat kita boleh naik macam tu saja. Orang telah angkat kita, maka di sana mereka di bawah kita. Berlembut-lembutlah dengan mereka. Mudah-mudahan ini akhlak yang akan terus menjadi pilihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya mudah-mudahan sebab tengok Ustaz, mungkin sempatnya banyak orang dia menekankan hubungan dengan Allah tu jaga sangat, tapi dengan manusia tak ada. Tu macam mana Ustaz? Ini yang kita kata, kita kena ada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Sebab itu kalau tengok dalam Al-Quran, Allah seringkan sebut aqimus salah wa atuz zakah. Makna dua hubungan. As-salah tu hubungan kita dengan Allah, Az-zakah tu hubungan kita dengan manusia. Allah mengisyaratkan zakat, bukan makna yang kita nampak tu zakat saja. Segala-gala hubungan dengan manusia. Ada orang di depan kita ni yang lebih umur. Ada orang di depan kita ni yang lebih ilmu. Ada orang di depan kita lebih kedudukan. Ada orang di depan kita ni lebih muda. Semua tu kita kena raih.
Jangan kita buat sesuatu yang yang kata membelakangkan, terutama tata susila masyarakat Melayu. Bagi saya lah, saya selalu sebut Melayu. Kerana saya berbangga dengan bangsa saya, kerana dia ada akhlak. Kita jarang kalau nak bercakap dengan orang, kita pegang kepala dia. Kita orang sedang duduk, kita tetap pegang kepala. Jangan main kepala. Walaupun orang Arab, pegang kepala tu makna kasih. Kita tak, kadang-kadang kita tak pegang tu sebab kita tak nak. Kalau orang Arab ni dia langkah kepala tu biasa. Kita tak, kita nak lalu kita tunduk, kita minta isyarat. Jadi biar akhlak-akhlak yang kita kata tidak berceranggah, bahkan ini kesopanan timur dikatakan, biarlah kekal. Hormat menghormati itu bagus. Jadi biarlah ini sifat yang kita menjadikan pegangan kita. Wallahu alam. Baik, terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani, kupasan yang sangat bagus. Kalau tak ada Ustaz, tak tahu macam mana nak memahami kitab Matan Zubaid tu. Moga-moga menjadi saham untuk kita semua di dunia akhirat. Terima kasih Ustaz, halalkan segala ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.